Baik, kembali dalam cerita Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MAT Malaysia sebelum ini ada menyatakan bahawa mungkin beberapa negeri termasuk di Kelantan, Terengganu dan juga di beberapa kawasan di Pahang, contohnya di Kuantan akan mengalami hujan lebat dan juga mungkin menyebabkan banjir. Dan juga laporan berita yang kami berikan kepada anda sepanjang hari ini telah pun menunjukkan ada mangsa-mangsa banjir yang telah pun ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Jadi hari ini kita nak melihat kepada bagaimana sebenarnya situasi terkini, situasi semasa banjir di Kelantan dan juga di Gua Musang, di kawasan-kawasan pedalaman turut terjejas. Kita nak terus saja bersama dengan Wakil Eswar Awani Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Fandi, kalau boleh kongsikan mungkin di sebelah petang ini ada maklumat-maklumat terkini dan cuaca di sana bagaimana, kalau menjelang tengah hari tadi masih lagi hujan, kalau ketika ini bagaimana pula dan juga situasi dan juga keadaan semasa, Fandi? Terima kasih Ehsan. Seperti yang saya laporkan sepanjang hari ini, keadaan banjir yang berlaku di mana daerah pertama yang dilanda banjir kali ini adalah daerah Gua Musang, iaitu pendalaman Kelantan. Dan kemaskini angka mangsa banjir pada ketika ini terus mencatatkan peningkatan di mana sehingga jam 5 petang ini seramai 630 orang mangsa banjir membabitkan 130 orang keluarga ditempatkan di 13 buah pusat pemindahan sementara. Dan jika pagi tadi kita laporkan hanya daerah Gua Musang, namun pada sebelah petang ini daerah Kuala Kerai, Jeli dan juga Tanah Merah turut mengalami ataupun turut dilanda banjir, di mana setakat jam ini juga Gua Musang masih mencatatkan jumlah mangsa banjir yang tertinggi, iaitu 443 orang yang dipindahkan, diikuti dengan Kuala Kerai 132 orang, di Jeli 24 orang, manakala di Tanah Merah masih rendah, iaitu sekitar 8 orang mangsa banjir yang dipindahkan. Jadi menyentuh mengenai situasi banjir di Kelantan ini, seperti yang kita ketahui, fenomena musim tengkujuh ini seringkali berlaku apabila tibanya bulan Oktober sehinggalah ke bulan Mac setiap tahun. Dan seperti yang diramalkan oleh pihak berkuasa sebelum ini, peralihan monsun timur laut ini boleh mengakibatkan berlakunya keadaan hujan yang berterusan di kebanyakan tempat di Kelantan ini, yang boleh menjurus kepada berlakunya peningkatan paras air sungai dan sekaligus mengakibatkan banjir. Begitupun seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kebiasaannya apabila menjelang sahaja bulan Disember, Kelantan biasanya akan mengalami gelombang ketiga ataupun keempat banjir. Namun pada kali ini, banjir yang berlaku pada kali ini agak berbeza, di mana pertengahan bulan Disember ini ianya merupakan fenomena ataupun gelombang pertama yang berlaku, yang mana daerah Gua Musang merupakan daerah pertama dilanda banjir. Dan apabila kita bercakap di daerah pendalaman ini, sudah pasti aliran air sungai yang mula melimpah di sekitar Gua Musang ataupun di pendalaman Kelantan itu akan mulai turun ke kawasan-kawasan ataupun ke daerah lain seperti Machang, Kuala Kerai, Tanah Merah. Dan apabila jujuran itu akan berlaku, sudah pasti mangsa banjir yang berada di penduduk yang berada di Tanah Merah, penduduk yang berada di Kuala Kerai, di Jeli dan juga di Rantau Panjang akan menerima kesan daripada aliran air sungai daripada pendalaman menuju ke kawasan mereka. Untuk itu saya pasti kebanyakan penduduk yang berada di tebing sungai dan juga di kawasan-kawasan yang berisiko, mereka sudah melakukan persiapan yang begitu rapi dan juga melakukan apa yang biasa mereka lakukan apabila masuk saja musim tengkujuh ini, Ehsan. Dan juga Fadi, bagaimana SOP, bagaimana kawalan yang dilaksanakan terutamanya melibatkan di pusat pemindahan sementara kepada mereka yang mungkin terpaksa berada di sana disebabkan rumah dinaiki air dan sebagainya? Sebenarnya jumlah PPS yang sebelum ini dicatatkan sekitar 574 buah PPS yang biasanya dibuka untuk tujuan menempatkan mangsa banjir. Itu sebelum angka sebelum berlakunya wabak COVID ini. Namun apabila berlakunya wabak COVID, SOP-nya sudah berbeza dan kapasiti bagi setiap pusat pemindahan banjir itu sudah pasti
akan dikurangkan jumlah kapasiti penduduk ataupun mangsa banjir yang dipindahkan. Ini bermakna sesuatu tempat ataupun sesuatu pusat pemindahan itu kalau biasanya dapat menampung sehingga 300 mangsa banjir, mungkin pada kali ini hanya boleh dibenarkan sekitar 150 ataupun 100 orang sahaja mangsa banjir. Itu antara SOP yang ditekankan ataupun yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dan selain itu juga saya dimaklumkan aktiviti memasak, bersosial, bersembang, duduk dalam keadaan rapat-rapat antara keluarga lain juga tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan di pusat pemindahan sementara. Mereka mungkin dikuatkuasakan ataupun soal penjarakan fizikal itu mungkin akan dikuatkuasakan di pusat pemindahan sementara. Dan bagi pasukan petugas ataupun mereka yang terlibat dalam operasi memindahkan mangsa banjir ini juga, mereka juga dilengkapkan dengan PPE dan peralatan seperti bot, kenderaan pacuan 4 roda, lori dan sebagainya juga sentiasa akan disanitasi apabila selesai ataupun sebelum memulakan tugas memindahkan mangsa banjir. Dan untuk makluman Ehsan dan juga penonton, terbaru hari ini pihak APM Gua Musang melaporkan pertama kali mereka berdepan dengan cabaran apabila terpaksa memindahkan 2 beranak yang didapati positif COVID-19. Ini merupakan satu pengalaman baru buat mereka kerana apabila sah ataupun ada saja kes melibatkan mereka yang positif, situasinya ataupun operasi penyelamatannya mungkin berbeza di mana petugas keselamatan ataupun mereka yang terlibat untuk memindahkan mangsa banjir itu akan memakai pakaian lengkap ataupun PPE dan bot yang digunakan juga terpaksa diasingkan. Apabila mereka membawa mangsa banjir keluar daripada penempatan ataupun rumah mereka itu, mereka terlebih dulu akan diletak di bilik pengawasan dan pada masa yang sama juga mereka akan diperiksa ataupun menjalani pemeriksaan kesihatan yang mana pada ketika ini di setiap hampir kesemua PPS yang ada di negeri ini terdapat anggota dan juga pegawai kesihatan yang ditugaskan untuk menjalani pemeriksaan dan juga untuk melihat keadaan dan juga melihat situasi ataupun mereka yang ada simptom dan sebagainya. Itu merupakan satu beban tugas ataupun penambahan tugas bagi anggota penguatkuasa. Kita tahu pihak berkuasa selain daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan sendiri tidak mahu berlakunya kes penularan di pusat pemindahan mangsa banjir. Kita tahu mereka yang terlibat dengan mangsa banjir ini adalah mereka yang mungkin sudah terkesan dan juga terbeban. Namun jika berlakunya penyebaran ataupun penularan wabak di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara ini, mungkin ini akan memberikan satu kesan ataupun trauma kepada mangsa banjir itu sendiri. Untuk itu SOP dan juga ketetapan supaya langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah kesihatan ini perlu diberi perhatian yang serius bukan sahaja kepada petugas keselamatan, sebaliknya mangsa banjir itu sendiri, Ehsan. Dan saya juga turut dimaklumkan dan diminta oleh pihak berkuasa supaya menasihatkan penduduk dan juga mangsa banjir yang dipindahkan ataupun terpaksa berpindah itu supaya mereka berterus terang ataupun jujur menyatakan status mereka. Ini kerana kita tidak mahu apabila berlakunya benda yang tersembunyi ataupun tidak memaklumkan mereka berisiko ataupun tidak memaklumkan ada ahli keluarga mereka yang positif COVID, tiba-tiba apabila dipindahkan ke pusat pemindahan berlaku dah gejala dan risiko sehingga keseluruhan pusat pemindahan itu terpaksa ditutup. Ini yang perlu dielakkan. Untuk itu saya menyampaikan pesanan pihak berkuasa supaya mereka yang terlibat ataupun mangsa banjir yang dipindahkan itu supaya menerangkan ataupun memperjelaskan secara jujur situasi dan risiko mereka itu, Ehsan. Baik. Kita faham dan juga itu yang kita harapkan agar isu-isu banjir ataupun hal yang berkaitan dengan banjir ini supaya tidak terjejas teruk di kawasan-kawasan tertentu khususnya, dan juga seperti yang Muhammad Fandi ceritakan tadi berkaitan dengan SOP, mungkin ada dalam kalangan yang positif COVID-19 dan sebagainya, perkara yang tidak perlu dirahsiakan dan sebagainya ini perlu diambil perhatian khusus. Baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad atas perkongsian itu tadi. Pastinya perkembangan banjir ini kita akan bawakan kepada anda pastinya untuk melihat kepada angka-angka terkini bagaimana keadaan terutamanya di
di Kelantan, di Terengganu dan juga di Kuantan, Pahang. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam cerita. Saya Ihsan Dahlia dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Jumpa lagi.